Okey, topik set A bilangan 1, soalan 3, bab 7, geometri koordinat. Okey, murid-murid. Okey, jadi saya harap kamu baca dengan berhati-hati. Okey, apa ni soal dia kata? Rajah 4 menunjukkan paparan skrin dalam suatu permainan Player Unknown's Battle Arena. Oh, saya tak pernah main. Ni game apa ni? Ke korang pernah main? Puba Okey, terdapat PUBG. Okay. Terdapat 3 buah pasukan. Okey, terdapat 3 buah pasukan, iaitu pasukan A, pasukan B dan pasukan C yang bermain pada masa yang sama. Okey, kedudukan awal setiap pasukan masing-masing ialah diberi seperti 11-0, 4-6, 14-10. Okey murid-murid, jadi di sini sebelum kita nak jawab soalan tu, kita kena pastikanlah siapa koordinat 11-0 di mana, 4-6 di mana, 14-10 di mana. Jadi murid-murid, bagi tahu cikgu, tim A, apakah koordinat untuk tim A? Tolong bagi tahu saya, tim A. A adalah 11-0. 11-0 kat situ. Lepas itu B pula. B adalah 4-6. 4-6. Lepas B adalah C. 14-10. Dan jangan lupa ya, kalau untuk mencari area jangan lupa. Sepatutnya A, B, C, lepas tu kena ada penutup A semula. Kalau kamu terlupa letak A semula tu, sayanglah. Habis nanti markah kita. Jadi, kalau saya suka buat anak panah. Anak panah tu bermaksud darab. Jadi saya letak 2 warna yang berbeza. Jadi kita darabkan dia. So sekarang dekat sini saya nak hasil darab merah tolak dengan hasil darab hijau. Macam tu. Jadi darab dengan berhati-hatilah. Dekat sini cikgu akan dapat 66 tambah 40 tambah 0 tolak 11 darab 10, 110 tambah dengan 84 tambahkan dengan 0. Jadi murid-murid, bila yang kedua punya working step baru kamu dapat markah tau. Ya, anak panah tu kamu tak dapat markah lagi. Jadi kat sini kamu dah dapat markah dah kat sini. Jadi jangan lupa, jangan langkau step kamu. Lepas tu baru kita ringkaskan. Kita ringkaskan, nanti kita akan dapat 106 ni tolak dengan 194. Kamu akan dapat dalam bentuk negatif 88 ni. Jangan lupa modulus. Bila modulus, kalau kita hilangkan modulus, kalau dalam nombor itu adalah negatif, dia akan bertukar kepada positif lah. Sekejap cikgu bawa ke tempat lain. Di mana 1/2 88. Macam ni. Jadi kita darabkan, kita akan dapat 44. Selesai di situ. So ada sebarang soalan ke? Ni mudahlah. Ni mudahlah, kalau kamu tersilap letak tanda koordinat pun kamu masih betul sebab dia segitiga. Kalau segitiga pun macam mana kamu pusing-pusing pun masukkan dia punya huruf, dia tetap sama ikut turutan. Kalau sisi 4 tu yang bahaya. Jadi kita dah masuk bahagian A. Kita pergi soalan B. Soalan B. Cikgu letak balik lah kat sini dah. Tempat baru kat sini adalah 11-0, 46 dan 14-10. Soalan yang seterusnya berbunyi, menara kawalan terletak di utara pasukan A. Menara kawalan, mana menara kawalan ni? Sini. Ni menara kawalan dia berada di utara. Di utara pasukan A dan berada pada pembahagi 2 sama serenjang. Ni kamu perlu tahu, pembahagi 2 sama serenjang ataupun perpendicular bisector. Perpendicular bisector bagi garis yang menghubungkan antara pasukan B dan pasukan C. Bagi garis yang menghubungkan pasukan B dan C, cikgu teruslah buat garisan. Perpendicular bisector.
Okey, apa yang kamu faham tentang perpendicular bisector ataupun pembahagi dua sama serenjang? Siapa nak tolong cikgu? Apa maksudnya tu? Ada tahu tak? Ke kamu dah lupa? Okey. Dia kata, okey, menara kontrol tower ni adalah pembahagi dua sama serenjang. Bermaksud dia kalau kita buat garisan, okey, buat garisan sehingga garisan BC tu, okey, secara serenjang ataupun secara perpendicular. Ingat, perpendicular adalah 90 darjah. Okey, itu adalah perpendicular. Okey, maksudnya bisector ataupun pembahagi dua sama tu bermaksud dia sama, bahagi dua sama. Okey? Jadi di situ, okey, apa lagi dia kata? Tentukan kedudukan menara kawalan tersebut berdasarkan kepada kedudukan awal ketiga-tiga pasukan. Okey, jadi kat sini murid-murid, okey, benda yang kamu perlu tahu adalah disebabkan perpendicular bisector, jadi saya boleh tahu midpoint. Okey, saya boleh tahu midpoint. Jadi saya cari midpoint dulu. Okey, midpoint ataupun titik tengah. Okey, ataupun titik tengah. Jadi, saya harap kamu tak lupalah apa formula untuk titik tengah. Di mana X1 tambah, saya buat X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, titik tengah. Jadi titik tengah adalah 4 tambah 14 per 2, 6 tambah 10 per 2. Jadi diringkaskan kamu akan dapat 98. Okey, 98. Jadi begitulah ceritanya untuk midpoint. Jadi sebenarnya kita nak buat apa ni? Okey, sebab kita ni sebenarnya nak cari koordinat control tower. Okey, koordinat. Jadi sekarang saya tak akan tahu koordinat kalau saya tak dapat cari persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus yang ini. Okey. Cikgu nak cari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Okey, kalau persamaan garis lurus, kita bermain dengan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi sekarang, okey, ni ada banyak sangat kemahiran yang diperlukan, okey. Jadi kalau kita nak cari garis lurus yang ini, okey, dia adalah perpendicular ataupun berserenjang dengan BC. Okey, jadi saya nak tanya kamu, kalau kamu ingat, kalau berserenjang, berserenjang macam ni, okey, apakah hubungan M1 dengan M2? Kecerunan 1 dengan kecerunan 2. Siapa nak tolong? Apakah hubungannya? Adakah kecerunan mereka sama? Okey, tolong saya, siapa nak jawab? Ini penting ni ya. Okey, kalau berserenjang atau perpendicular, apakah hubungan kecerunan mereka? Okey sayang, tolong jawab. Ini kalau kamu tak dapat, ni markah ni. Siapa nak tolong? Oh, Cikgu Dalina, senyap dia orang. Dengar ke suara saya ni? Dengar. Cepat. Sayang ni. Kalau dua garis lurus itu berserenjang, apakah hubungan kecerunan mereka? Adakah M1 sama dengan M2? Ya atau tidak? Sunyi sepi. Nak kena panggil ni. Sekejap, siapa yang menjawab tu? Gradient sama. Okey, gradient sama. Okey, kita refresh balik Kita ada dua jenis Sama ada parallel iaitu selari, okey, ataupun perpendicular iaitu serenjang. Okey, kita refresh balik. Kamu jangan lupa kalau parallel ataupun selari, hubungannya adalah M1 sama dengan M2. Okey, kecerunan 1 sama dengan kecerunan 2. Okey, kalau dia perpendicular ataupun berserenjang, di mana hasil darab M1 darab dengan M2, kamu akan dapat negatif 1. Jadi jangan lupa, okey. Nanti, tak apa, kita baru study yang ini kan, nanti 2-3 minggu nanti, insyaAllah lah saya harap kamu lebih mahir. Okey, jadi murid-murid, cikgu nak cari kecerunan BC dulu. Okey, kecerunan BC di mana M, BC. Jadi jangan lupalah apa rumus untuk M iaitu kecerunan. Jadi cikgu ambil
Y tolak Y di mana 10 tolak 6 bahagi 14 tolak 4. Jadi cikgu akan dapat di sini 2/5. Sekarang ni cikgu nak cari kecerunan tawa. Okey, kecerunan tawa. Maksudnya kecerunan tawa darab dengan kecerunan BC mestilah -1 sebab dia berserenjang. Okey. Jadi kecerunan tawa darab 2/5 sama dengan -1. Ini bermaksud kecerunan tawa saya adalah -5/2. Dekat sini dapat markah. Okey, untuk menunjukkan kecerunan itu. Okey, jadi kita tengok. Okey. Okey, sekarang kita nak mencari persamaan garis lurus lah. Okey, persamaan garis lurus untuk garisan yang cikgu highlight yang ini. Kita nak cari persamaan garis lurus yang ini. Yang cikgu highlightkan ini. Jadi nak cari persamaan garis lurus yang itu, okey, kita kena ada satu kecerunan. Memang kita dah ada satu kecerunan di mana -5/2. Okey, lepas tu kita kena ada satu koordinat yang melalui garisan itu. Okey, koordinat tu tawa tak ada koordinat sebab kita nak cari koordinat punya tawa kan. Tapi kita ada midpoint. Midpoint itu tadi iaitu 98. Jadi garisan itu melalui 98, jadi cikgu letaklah 98. Jadi baru kita masukkan dalam Y sama dengan MX plus C. Okey, Y cikgu adalah 8 sama dengan -5/2 9 tambah C. Okey. Jadi kat sini kamu dah dapat C lah. Okey. C kamu akan dapat 61/2. Okey, ini C. Jadi teruskan masuk dalam persamaan semula di mana Y sama dengan -5/2 X tambah 61/2. Panjangnya working step sebab 5 markah tau. Okey, 5 markah. Okey, baru berjaya dapat persamaan tu. Okey, so sekarang apa lagi kita nak buat ni? Okey. Jadi sekarang murid-murid kamu kena tahu tau maklumat yang dia bagi tahu kat pertama sekali. Menara kawalan terletak di utara pasukan A. Utara. Kalau utara, cikgu buat garisan macam ni. Secara 90 darjah. Memang menegak secara 90 darjah. Okey, bererti koordinat di tower ni, apa yang sama dengan dia adalah paksi X. Kat sini 11 Jadi kalau koordinat dia sama sahaja menegak, jadi sini 11. Okey, sekarang kita nak cari nilai Y. Okey, jadi kesimpulannya kita nak cari nilai Y, bererti okey, bila X sama dengan 11, kita gantikan dalam persamaan. Okey, di mana Y sama dengan -5/2 darab 11 tambah 61/2. Dekat sini kita akan dapat 3. Jadi barulah kita dapat koordinat tower kita iaitu bila X kita 9, kita dapat Y kita 3. Inilah jawapan dia. Okay, memang panjang ada banyak sangat kemahiran yang perlu kamu tahu. Kalau kamu banyak lupa, memang kita akan rasa susah. Di mana kemahiran yang pertama, midpoint. Cari midpoint. Lepas tu cari koordinat. Lepas tu koordinat tu berserenjang. Jadi kita darabkan M1 darab M2. Oh, dah dapat pula tu, kita kena cari persamaan garis lurus pula. Okey, persamaan garis lurus kita dah dapat. Okey, subtopik yang lain pula. Okey, seterusnya baru kita dapat koordinat. Okey, memang panjang. Okey, jadi kalau tiada sebarang soalan, okey ada soalan Cikgu ke? Nurul? Ya saya. Koordinat menara kawalan tu. Ya Allah, 11. sorry. Okey, terima kasih. Sebaik. Okey. 11. Salah tembak kan ni kalau salah koordinat. Aduh, habis. Tertembak orang lain Salah tembak ni. Okey, sebelum Cikgu Nurul meneruskan untuk soalan yang terakhir, saya nak bagi kod kelas yang ketiga untuk hari ini. Okey, kod kelas yang ketiga kita adalah 4. Okey, kod kelas yang ketiga untuk hari ini ialah 4. Okey, dapat ya? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, ini baru B tau. Belum C lagi. Soalan kita A, B, C.
Okey. Jadi soalan yang ini rasa bersyukur sikit sebab A tidak ada kaitan dengan B. Jadi kalau kamu tak dapat A, tak semestinya kamu tak dapat B lah. Okey. Sekarang kita terus ke soalan yang C. Okey, soalan C. Okey. Garis zon permainan adalah satu garis berbentuk bulatan berpusat di menara kawalan. Okey, so sekarang menara kawalan adalah sebagai pusat. Okey, ni pusat kita, center. Okey, jadi murid-murid lepas itu jejaringnya akan semakin mengecil secara beransur-ansur dalam jangka masa yang tertentu. Okey, pada suatu masa tertentu garis bulatan ini akan melalui kedudukan awal pusat pasukan A. Jadi nanti semakin mengecil, last dia akan melalui A. Jadi cikgu buat macam ni. Last garisan bulatan tu lalu A. Macam itulah contohnya. Okey, jadi cikgu buat kat luar lah, kat tempat lain lah. Okey, sini C. Ni locus tau sebenarnya. Jadi dia akan melalui A. Dia akan melalui A. A tadi adalah 11, 0. Jadi ini disebabkan dia center. Tower, cikgu letak T tower lah. Okey, jadi tower tadi kita dapat 11, 3. Okey, biarkan macam tu. Jadi apa lagi ni? Pada suatu masa, okey dah. Tentukan persamaan bagi garis tersebut pada ketika itu. Jadi ini adalah locus sebenarnya, persamaan locus. Jadi cikgu labelkanlah locus ni P. Dia memang tak bagi persamaan, dia tak bagi huruf kan. Cikgu labelkan oh locus P. Sekarang kita nak cari locus. Okey, jadi nak cari locus, okey, bila bulatan ini bermaksud, ini bermaksud cikgu buat persamaan di mana, di mana TA, panjang TA sentiasa berapa unit. Okey, kita nak cari panjang sini. Jadi nak cari panjang tu dulu, kena ada distance. Memang banyak kemahiran yang digunakan. Kena ada distance. Okay, jangan lupa bagaimanakah nak cari distance ataupun jarak. Jadi cikgu cari jarak dulu. Okay, jarak, jangan lupa rumus jarak adalah X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 square root. Okay, jadi kat sini cikgu letaklah 11 tolak 11 kuasa 2 tambah 3 tolak 0 kuasa 2 square root. Jadi kita akan dapat 9 square root dan kita akan dapat 3. Jadi jarak TA adalah 3. Ini bermakna jarak TA adalah 3. Cikgu masuk kat sini. 3. Okey. Jadi kemahiran yang pertama kamu adalah distance, dan kemahiran yang kedua baru kita cari locus. Barulah kita masuk persamaan locus. Locus menggunakan distance juga Jadi kita dah ada T 11, 3. A kita memang 3 unit tapi cikgu tak nak letak A dulu sebab kita nak cari locus P. Jadi cikgu letaklah P lah. Titik P tu adalah titik-titik semua tu, TP. Jadi P tu adalah locus selalunya kita letak XY. Jadi jangan lupa kita masukkan rumus distance X tolak 11 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2 sama dengan 3. Locus, jangan lupa macam mana nak cari locus. Jadi saya nak hilangkan square root, nak hilangkan set. Jadi semuanya kena square. Kalau semuanya kena square berarti set kamu di sebelah kiri hilang, tinggallah X tolak 11 kuasa 2, Y tolak 3 kuasa 2 dan 3 akan jadi kuasa. Jadi 3 kuasa 2. Begitu. Lepas tu kembangkan dengan berhati-hati. X kuasa 2 tolak 22X tambah 121. Jangan tersilap expand. Tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9 sama dengan 9. Lepas tu kamu ringkaskan. Bila kamu ringkaskan, kamu akan dapat X square tambah Y square tolak 22X tolak 6Y tambah 121. Barulah betul. Kat sini berapa? 3 markah.
Satu markah, okey, satu markah masuk sini, satu markah cari sini. Okey, 3 markah di situ.